Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, telah hadir di tengah kita beliau, nama beliau adalah Syekh خلاص هذا موجود ada di rekor. yang mana beliau adalah salah satu zuriyah keturunan yang 28 atau cucu yang 27 daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan yang ke-40 daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga beliau adalah salah satu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sering mendapatkan isyarat daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang satu negara di mana negara tersebut Islam bertumbuh berkembang secara sempurna, dan dalam safari dakwah beliau di berbagai dunia sampailah ke Indonesia, dan ketika sampai di Indonesia beliau menyaksikan bagaimana umat-umat di Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga beliau jatuh cinta kepada Indonesia dan menetapkan untuk menjadi khadim di Indonesia, pelayan untuk umat Islam di Indonesia. Begitu besar cinta beliau terhadap Indonesia sehingga beliau lebih dari itu bahkan bercita-cita meninggal dan memakamkan diri di Indonesia. Semoga dengan hadirnya beliau di Indonesia menambah rahmat dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا أنا أخجل أستحي من أن أتكلم في حضرة البروفيسور الذي هو أستاذنا ومعلمنا ومربي روحنا، ما شاء الله علمه واسع وكبير، لكن الامتثال خير من الأدب، فأنا امتثلت لأمره بعد أن دعاني إلى مجلسه بارك الله به وجزاه الله عني خير الجزاء لكي ألتقي بهذه الأوجه الطيبة، بارك الله به وجزاه الله عني خير الجزاء. وقبل أن نبدأ المحاضرة إن شاء الله بكل تواضع ومحبة وفخر أيضا أجيز حضرة الدكتور سكريس الطريقة القادرية الجيلانية الورد العام إجازة مع سند متصل إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ومن ثم إلى سيد الخالق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ini ke operator, kalau bisa eho-nya ditutup biar suaranya kedengaran jelas. Eho-nya ditutup. Beliau mengatakan pertama-tama saya merasa bangga dan bahagia, juga merasakan malu hadir di sini, disambut di sini, harus berbicara di sini di depan guru kita tercinta Profesor Dr. Kiai Haji Sukris. Ini merupakan menjadi suatu kebanggaan beliau hadir di tempat ini, dan beliau sebenarnya merasa malu untuk berbicara di depan guru kita tercinta karena luasnya ilmu beliau, sahibul majlis, dalamnya ilmu beliau, tapi beliau berpegangan kepada al-imtithal khairun minal adab. Imtisal lebih baik, lebih bagus daripada adab. Maka saya beradab kepada beliau ketika beliau mengundang saya di tempat ini, sehingga secara terpaksa saya harus berbicara di hadapan beliau. Dan saya pun sebelum saya berwasiat, sebelum muhadarah, saya akan bikulli tawadhu, tentunya dengan segala kerendahan hati saya akan memberikan ijazah kepada guru kita tercinta Profesor Dr. Sukris sahibul majlis, memberikan ijazah Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am kepada beliau, dan memberikan juga keluasan kepada beliau untuk mengijazahkannya lagi kepada siapapun yang dipandang layak menerima ijazah. فإذا حضرة الدكتور البروفيسور سكريس أجيزك الطريقة القادرية الجيلانية الورد العام إجازة خاصة لكم وإجازة عامة للجميع. إجازتكم الخاصة أن تجيزوها لمن ترونه أهلا للإجازة،
والطريقة القادرية الجيلانية الورد العام سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره كان عنده كثير أوراد وكثير أذكار وكثير أدعية، لكن هذا هو الورد العام يشمل جميع الأوراد. إن شاء الله من حرص عليه ومن قرأه في كل يوم ممكن أن يكون هناك إن شاء الله في يوم من الأيام مع اليقين طبعا لقاء مع السيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. فهذه الأوراد هي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. لا إله إلا الله محمد رسول الله 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. وبعد هذه الأوراد يعني سواء في الصباح أو المساء نهب ثواب ما قرأناه أولا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ومن ثم على فرحتكم إلى شيخك، إلى الولي، إلى عائلتك، إلى طلابك، إلى جماعاتك، كل على فرحته. لكن ضروري جدا بعد الانتهاء من هذه الأوراد أن نهدي ثوابها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. Maka sekarang saya akan memberikan ijazah ini Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am kepada guru kita tercinta Hadrat Profesor Dr. Kiai Haji Sugris Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am. Kepada beliau yang mana saya berikan ini ijazah khusus kepada beliau, dan saya memberikan lagi kelonggaran untuk mengijazahkannya lagi kepada siapapun yang dipandang layak oleh beliau menerima ijazah ini. Maka ijazah wirid utama Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am, yang dimaksud Wirdil Am tersebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, banyak sekali daripada wirid-wirid beliau. Maka Wirdil Am ini mencakup daripada semua wirid-wirid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Maka berkahnya beliau berkata, mungkin ketika seseorang telah mendawamkan wirid ini, mungkin suatu hari akan bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkah wirid am ini. Adapun ijazah wirid utama Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am, pertama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim 100 kali setiap pagi dan sore. Kedua, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap pagi dan sore. Ketiga, membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali pagi dan sore. Dan ketika beres membaca wirid ini setiap pagi dan sore, setelahnya pahalanya dihadiahkan oleh kita, pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, dan yang ketiga kepada siapapun yang kita kehendaki, baik itu guru kita, masyayikh kita, wali-wali yang ada di sekitar kita, ataupun siapapun yang kita kehendaki. Tapi yang terpenting ketika beres membaca wirid ini, pahalanya harus dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, kemudian kepada siapapun yang kita kehendaki, baik itu guru, masyayikh, aulia, ataupun siapapun yang kita kehendaki, pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang tersebut yang kita kehendaki. Adapun ini ijazah Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am muttasil, tersambung sanadnya sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, terus bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun nasab dan sanad beliau yang akan beliau ijazahkan daripada Sayyid Syekh Sayyid Ahmad Ruhi ibn Syekh Sayyid Amin bin Muhammad Ali Al-Tuhibi Al-Jailani Al-Hasani sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah kepada Sayyid Abdul Aziz, kepada Sayyid Syekh Abi Bakar Al-Jimali, kepada Sayyid Isamuddin, kepada Sayyid Syamsuddin, kepada Sayyid Izzuddin, kepada Sayyid Nuruddin yang mempunyai lakab Syekh Sajadah Awal, terus kemudian kepada Sayyid Muhammad Abi Abdullah Syamsuddin, kemudian kepada Sayyid Abil Fattah, kemudian kepada Sayyid Muhammad Syarafuddin, kemudian kepada Sayyid Abil Baqa, kemudian kepada Sayyid Muhammad Zainal Abidin, kemudian kepada Sayyid Ali Kabir yang mana beliau mempunyai lakab Syekh Sajadah Thani, kemudian kepada Sayyid Abi Bakar Abdullah, kemudian kepada Sayyid Yaqub Al-Aqwar, kemudian kepada Sayyid Yaqub Al-Azhar,
kemudian kepada As-Sayyid Ahmad Khalid, kemudian kepada As-Sayyid Ali Al-Muqarfas, yang mana beliau mempunyai laqab Syekh Sajjadah Thalis, kemudian kepada As-Sayyid Abi Bakar Abdillah, kemudian kepada As-Sayyid Muhammad Badaruddin, kemudian kepada As-Sayyid Yusuf Nasir, kemudian kepada As-Sayyid Ahmad Khalid, kemudian kepada As-Sayyid Ali Al-Mabruk, kemudian kepada As-Sayyid Syekh Hussein, kemudian kepada As-Sayyid Syekh Mabruk. Daripada As-Sayyid Syekh Mabruk yang akan saya bacakan adalah nasab beliau kepada As-Sayyid Ibrahim Al-Duhaibi, kepada As-Sayyid Muhammad, kepada As-Sayyid Khalil, kepada As-Sayyid Muhammad Ali, kepada As-Sayyid Syekh Amin Al-Duhaibi Al-Jailani, ayahanda daripada beliau, kemudian kepada beliau Maulana Syekh Ahmad Rawhi Al-Duhaibi Al-Jailani. Dari tadi yang disebut Syekh Mabruk, yang akan saya sebutkan adalah sanad beliau. Kemudian kepada As-Sayyid Hussein, kemudian kepada As-Sayyid Mustafa, kemudian kepada As-Sayyid Muhammad, kemudian kepada As-Syaikh As-Sayyid Hasan, kemudian kepada As-Sayyid Syekh Umar Al-Duhaibi Al-Jailani, lalu kepada ayah beliau As-Sayyid Syekh Amin Al-Duhaibi Al-Jailani, kemudian kepada beliau Syekh Ahmad Rawhi Al-Duhaibi Al-Jailani, kemudian kepada Sahibul Majlis Profesor Dr. Kiai Haji Sukris. سيدي لو سمحتم اسمكم هنا، نعم أنتم عند اسمه واسم والده، يكتب هنا في العربية اسمه واسم والده. Diteruskan setelahnya nama Sahibul Majlis dan nama ayah anda daripada Sahibul Majlis. يلا لا أنتم اجلسوا. Semuanya duduk di tempat masing-masing. أستاذ بروفيسور دكتور حجي سكريس، أجزتك الطريقة القادرية الجيلانية الورد العام إجازة خاصة لكم على أن تجيزوها لمن ترونه أهلا للإجازة. قبلت الإجازة؟ قبلنا. قبلت الإجازة؟ قبلنا. قبلت الإجازة؟ قبلت. على نية التوفيق وتسهيل الأمور والقبول عند المولى عز وجل إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من جناب الشريف إلى الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى روح والد الشيخ أمين، لهم منا ثواب سورة الفاتحة. شكرا كثيرا يا شيخ. بكل محبة وتواضع واحترام وتقدير لحضرتكم أوصيكم بتقوى الله والصلاة على وقتها إن شاء الله. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله. يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أنا أيضا سوف لن أطيل عليكم اقتداء بالدكتور، كما فعل الدكتور أنا لن أطيل. ماكسيمال لما بلاس منيت إن شاء الله. أيوة هذا يفرح الآن. في كلمنتان كله المجالس والجماعة يحبون الوصية أن تكون قصير لكن في باقي المدن يحب أن يكون طويل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بعدما أن دخلت في هذا المجلس الطيب والتقيت بالدكتور وشاهدت هذه الجماعة الطيبة من مشايخ وحبائب وأساتذ وعلماء، دخل السرور إلى قلبي وخطر على بالي في ذهني كلام المولى عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا كلام المولى عز وجل. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة كلنا قرأناها ممكن مرات عدة، يبشر ويخبر أنه من خاف المولى عز وجل ومن تبع ما جاء به القرآن الكريم ومن تبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن نذر حياته ونفسه وماله
للعلم، في سبيل العلم والتعلم، في سبيل أن يوصل هذه الأمانة، هذه الرسالة إلى الناس، إلى الأخوة، إلى الأخوات، إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فله جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. أما جنة الدنيا هذه جنة جميلة جدا. ما هي جنة الدنيا؟ العلم. جنة الدنيا هي العلم. لماذا العلم جنة الدنيا؟ لأنه في هذه الدنيا الفانية أكثر الناس يجري وراء الفلوس والنقود والنساء والبيوت والقصور، هذا بالنسبة لهم هي الجنة. أما بالنسبة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للعلماء والصالحين فالعلم هو جنة الدنيا، هو كنز هذه الدنيا، هو ميراث هذه الدنيا. لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. يا أخوان، هذا الكلام ليس مجرد كلام عابر، هذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الدكتور البروفيسور هو وريث الأنبياء، وريث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينار، بل أورثوا العلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هناك الحديث له تأويلين: من جالس عالما فكأنما جالسني. بشرى لكم وهنيئا لكم الآن بمجالستكم في هذا المجلس مع الدكتور ومع العلماء ومع الصالحين، فكأنما جالستم حبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صافح عالما فكأنما صافحني. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صافح عالما فكأنما صافحني. من يريد أن ينال نفس الأجر أو نفس البركة أو نفس الخشوع عند مصافحة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليصافح العلماء، فليصافح الصالحين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث فسر في جهتين: من جلس وليا أو من جلس عالما، فكأنما جلسني، ومن صافح عالما أو صافح وليا فكأنما صافحني. والمولى عز وجل في هذه الدنيا، الجنة في الدنيا قلنا هي أول الجنة هي العلم، التعلم، الثقافة، تعلم قرآن كريم، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وشتى أنواع التعلم، والصحة والعافية في البدن وفي الجسد وفي الدين وفي الزوجة وفي الأولاد وفي الجماعة. ما شاء الله كان. إذا أحب الله عبدا أحبب به خلقه. إذا أحب الله عبدا أحبب به خلقه. فهذا الجماعة الموجودة هنا يا دكتور يا بروفيسور هي دليل محبة المولى عز وجل لكم بفضل هذا العلم، بفضل هذا الميراث الذي ورثتموه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا المولى عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا علم درجات. الله سبحانه وتعالى لم يقل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا هذا الديامون أو الفلوس أو سيارات كثير أو بيت أو زوجات كثيرة أو لأنه جميل أو لأنه عربي أو لأنه عجمي. كلا، هناك شرط لكي تكتسب هذه الدرجات في الدنيا وفي الآخرة: العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا في الآية الأخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله، فضل المولى عز وجل يا جماعة يا أخوان على من يطلب العلم فضل كبير، فضل عظيم. بشرى في الدنيا، بشرى في الدنيا، بشرى في الآخرة، رزق في الدنيا، فرح وسرور في هذه الدنيا، درجات في الآخرة. وخصوصا من يقرأ القرآن الكريم، وخصوصا من يحفظ القرآن الكريم. يا أخوان، من حفظ القرآن الكريم
وهناك له فضائل كثيرة أذكر منها اثنتين. أولا حافظ القرآن الكريم، كلنا سوف نموت، كلنا. سيدنا محمد توفي ونحن أنا وهذا وهذا. عندما يوضع الإنسان في القبر ويذهب الناس عنه ويأتي منكر ونكير للسؤال، القرآن الكريم من يحفظ القرآن الكريم يقف بينه وبينهم فيقول لهم إليكم عنه، فكما حفظني في الدنيا سوف أحفظه في الآخرة. وحافظ القرآن الكريم يشفع ب70 شخصا من عائلته أو من أقاربه أو من أصدقائه. كل هذا بفضل العلم والتعلم، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن شاء الله جزاء هذا الأجر الذرية الصالحة، الأولاد الصالحة. الذرية الصالحة يا أخوان هي حاجة مهمة في حياة الإنسان وبعد موته. عندما نتعلم، عندما نكتسب العلم، عندما نتفقه، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا منة لأحد بذلك. أنت كمسلم أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجب عليك أن تتعلم، وخصوصا العلوم الشرعية، وخصوصا القرآن الكريم، وخصوصا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الفقه والتوحيد والبلاغة. لماذا؟ لكي يكون لنا في هذا العلم طريق إلى الجنة كما أخبرنا عنه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بالعلم، فقط بالعلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل المولى عز وجل أن يفتح بصائرنا وينور قلوبنا ويهذب نفوسنا بالعلم وبنور المعرفة وبمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة الأولياء وبمحبة الصالحين، لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله في هذا البلد الطيب في أندونيسيا ما شاء الله لديكم محبة واحترام لأهل بيت رسول الله. نحن ليست موجودة عندنا. أنا أتكلم بصراحة. فيبشركم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب أهل بيتي فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحبه الله. ما شاء الله. أنتم تحبون أهل بيت رسول الله، يحبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبه المولى عز وجل، ومن أحبه المولى عز وجل نال رضا من المولى عز وجل، ومن نال رضا من المولى عز وجل خلاص هو في أمان، أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. لقد رضي الله عنه. سيدنا جبريل عليه السلام قال له: يا محمد إن الله أبلغ أخاك أبا بكر السلام وقل له إن الله قد رضي عنه فهل هو راض عن الله. يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا الله. فبمحبتكم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبتكم لطلب العلم ولاتباعكم ما جاء به أستاذكم وشيخكم ومربي روحكم ومربي روحي أنا أيضا، يكون لكم بذلك منفعة، يكون لكم في ذلك أمان، يكون لكم في ذلك خلاص يوم القيامة. طريق من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أكثركم قربا مني يوم القيامة أكثركم علي صلاة في الدنيا. ومن صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعة يوم القيامة. تريد شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات، سهلة جدا. لا تضيع أوقاتك في اللهو واللعب. يجب أن نملأ أوقاتنا أو أوقات فراغنا بالصلاة على الرسول، بالاستغفار، بذكر المولى عز وجل، عسى أن يمحو بذلك سيئاتنا ويرتفع بها درجاتنا وتعلو بها حسناتنا يوم القيامة. ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده من الجنة، أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشره المولى عز وجل في الجنة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل حضرة المترجم. مزيد يلا تفضل. Alhamdulillah, beliau sebelum bersyukur memuji kepada Allah, sebelum bersyukur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bercerita sedikit. Saya ketika masuk ke tempat ini, alhamdulillah, melihat hadirnya para tuan-tuan guru, para habaib, para kiai, para muallim, para masyayikh. Beliau melihatnya, kemudian masuk ke hati beliau kesenangan, kegembiraan bisa melihat dan berkumpul dengan tuan-tuan guru dan dengan semua di sini. Dan insya Allah beliau juga iktidaan mengikuti kepada sahibul majlis yang sebentar. Beliau juga tidak akan lama, sebentar saja, 15 menit saja. Karena saya tahu orang Kalimantan ini tidak suka yang panjang-panjang, sukanya yang pendek-pendek. Sahih. Di lain tempat sukanya yang panjang-panjang, kalau di sini sukanya yang pendek-pendek. Maka saya tidak akan berpanjang-panjang dalam bercerita dan bernasihat. Kemudian beliau kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu beliau alhamdulillah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengutip daripada sebahagian daripada ayat Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberikan dua surga, dua kenikmatan, dua kebahagiaan, dua kemenangan. Ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah menjamin memberikan dua surga kepada orang tersebut. Jannatan, dua surga. Mana yang dimaksud dua surga ini? Maka beliau menafsirkan yang dimaksud dua surga ini, pertama surga di dunia, dan kedua surga di akhirat, surga yang hakiki. Semoga kita menjadi ahli tersebut. Surga di dunia yang pertama, apa yang dimaksud surga di dunia? Yang terbesar surga di dunia, beliau mengatakan adalah ilmu, adalah pengetahuan yang dengan ilmu kita bisa mencapai derajat ketinggian derajat. Dengan sebab ilmu kita dapat mencapai kenikmatan hidup. Dengan sebab ilmu kita bisa memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, harta yang cukup, kadang-kadang yang nyaman, ibadah yang tentram, ibadah yang benar. Ini dengan ilmu adalah surga dunia. Yang mana dengan ilmu, mencari ilmu dan menyebarkan ilmu, inilah surga dunia. Yang mana kita bisa hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Inilah yang dimaksud surga dunia oleh para ulama menafsirkan daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana alhamdulillah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa kita bisa hadir di tempat majlis-majlis ilmu seperti ini karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Ulama adalah pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita duduk di tempat ini mengkaji ilmu dari seorang ulama, mengkaji ilmu dari seorang guru, maka hakikatnya kita mengambil warisannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang hadir, laki-laki yang hadir di depan kita ini, beliau adalah warisan para nabi. Beliau adalah warisan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berbahagialah kita bisa duduk di tempat ini mengambil warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa aliman faka'anna jalasani. Siapa orang yang duduk beserta orang alim, dalam kata lain siapa orang yang duduk bersama-sama bersama profesor, dia duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Duduknya kita di tempat ini, Nabi yang memberikan kabar kepada kita seolah-olah kita duduk bersama Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan didudukkan di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man safaha aliman, dan barang siapa yang bersalaman dengan seorang alim, seorang yang mengerti terhadap ilmu agama, seorang pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama safahani, maka seolah-olah orang tersebut bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang bersalaman dengan guru kita tercinta, beliau adalah seorang alim yang mana dalam keilmuannya, maka seolah-olah bersalaman bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini ada dua riwayat, man safaha aliman, yang satunya lagi man safaha waliyan. Dalam satu riwayat, siapa orang yang bersalaman dengan seorang alim, dan riwayat yang lainnya siapa bersalaman dengan seorang wali, maka sama saja orang tersebut telah bersalaman denganku, sabda mulia daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika kita mengharapkan, menginginkan kita bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi SAW tidak ada di hadapan kita, ada yang mewakili Nabi SAW, yaitu seorang alim. Ketika kulit kita bersentuhan bersalaman dengannya, Nabi SAW mengatakan seolah-olah orang tersebut bersalaman denganku karena tangannya bersambung kepada guru-gurunya yang bersambung kepadaku, kata Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu, akan mengangkat derajat orang yang beriman, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina utul ilma darajat, tidak cukup beriman tapi memiliki ilmu. Siapa yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkata yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utu daiman. Tidak, Allah tidak berkata Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang memiliki berlian dan yang memiliki intan dan yang memiliki harta. Tidak, yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu, mewarisi Nabi Muhammad SAW. Derajat di dunia dan derajat di akhirat, pangkat di dunia dan pangkat di akhirat, menjadi orang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran yang lain, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Man 'amila shalihan, siapa orang yang beramal soleh, melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, wa min dzakarin aw unsa, dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan, wa huwa mu'minun, dan orang tersebut dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang beramal saleh? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas pahalanya tersebut, tersebut di akhirat dengan sebaik-baik balasan. Maka alhamdulillah, sebahagian daripada amal saleh adalah duduknya di majelis seperti ini. Sebahagian daripada kebajikan dan kebaikan mengadakan kumpulan-kumpulan seperti ini, sehingga kita semua ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik, akan diberikan kehidupan yang indah, akan diberikan kehidupan yang bahagia oleh Allah. Berkah daripada ilmunya Allah, berkah daripada warisannya Rasulullah, berkah daripada majelis-majelis seperti ini, sehingga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di tempat seperti ini, melangkahkan kaki kita, ini hakikatnya melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengutip daripada hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah,
Mencari ilmu ini adalah hal yang dipardukan kepada setiap muslimin dan muslimah. Tidak peduli umurnya, setiap muslimin dan muslimah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh ilmu yang baik dianjurkan dan diperintahkan untuk kita mencarinya ilmu tersebut. Baik itu ilmu Al-Quranul Karim, baik itu ilmu sunnah, ilmu hadis, ilmu fikih. Terlebih khusus ilmu-ilmu tersebut, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu balaghah, mantiq, bayan, ma'ani dan sebagainya. Ini adalah perkara yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah melewati lisan mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan semua ilmu, baik itu yang bersifat umum, terkhusus ilmu yang bersifat syar'i, terlebih ilmu Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Beliau mengutip daripada sedikit daripada khususiat Al-Quran. Beliau mengatakan orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita semua akan mati. Sudah barang tentu kematian adalah perkara yang hak. Nabi Muhammad SAW mati, kita pun akan mati, dan semua yang hadir di sini akan mati. Ketika mati kita dimasukkan ke alam kubur, dan di dalam alam kubur adalah alam yang beda. Setelah kita dimakamkan di alam kubur, maka kita semua meyakini akan datang dua malaikat munkar nakir menanyakan, mensoal kepada kita semua. Ketika datang munkar nakir, orang yang selalu menghafal Quran, orang yang selalu membaca Quran, orang yang hafal Al-Quran, maka ketika datang malaikat mau bertanya dengan wajah yang menyeramkan, keadaan situasi kondisi yang sangat menyeramkan, maka Al-Quran datang menghadang malaikat tersebut sebagaimana kata Al-Quranul Karim ketika ditanya oleh malaikat, siapa engkau? Ketika ditanya oleh manusia tersebut, siapa engkau? Maka Al-Quranul Karim menjawab, sebagaimana engkau selalu menjagaku di dunia, maka aku akan menjagamu daripada siksa malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hafal terhadap Al-Quran kelak yaumul qiyamah akan bisa menolong 70 daripada keluarganya yang sudah tercatat menjadi ahli kecelakaan, ahli nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Dan kita semua mengkaji daripada Al-Quranul Karim. Kita semua mengkaji daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tahu dan faham bagaimana seharusnya kita kepada keluarga dan kepada keturunan. Orang yang selalu mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikaruniai turunan-turunan yang soleh, di mana turunan-turunan yang soleh ini akan membantu menjadi aset yang berharga untuk kita di akhirat, selalu mendoakan kita semua. Hadis Nabi SAW, beliau katakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, ya kami sufihi ilman, menuju kepada majlis ilmu, bermaksud kepada majlis ilmu, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggampangkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melangkah dari rumah menuju majlis ini, hakikatnya kaki kita melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melangkah kepada majlis ilmu, maka ini langkah pertama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala membukakan pikiran kita, semoga Allah ta'ala membukakan hati kita, sehingga pikiran hati kita cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama, cinta terhadap kebaikan, cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan kutipan hadis daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua untuk mencintai ahli bait Nabi SAW, memerintahkan kepada kita untuk mencintai cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Kama qala Rasul SAW, man ahabba ahla baiti faqad ahabbani, wa man ahabbani faqad ahabbahu Allah. Orang yang mencintai, kata Nabi, ahli baitku, anak keturunanku, cucu-cucuku,
faqad ahabbani, maka hakikatnya orang tersebut mencintaiku, kata Nabi. Wa man ahabbani faqad ahabbahullah, siapa orang yang mencintaiku, kata Nabi, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, khalas, sudah beres ketika kita memiliki ridho Allah, karena semua milik Allah taala, kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Dengan kunci kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah ahlul bait Nabi, cintailah guru-guru kita, cintailah pengasuh, pengajar kita, karena hakikatnya mencintai mereka, mencintai beliau, kita mencintai Nabi sehingga kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Kemudian beliau berwasiat kepada kita semua, perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan karena Nabi butuh dengan sholawat kita, tidak butuh Nabi dengan sholawat kita. Ini supaya kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, orang yang paling dekat denganku di akhirat kelak adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kelak di akhirat tidak ada yang bisa menolong, mensyafaati terkecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya fi kulli yawmin 10 marrat wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang membaca sholawat, kata Nabi, 10 kali, maka wajib mendapatkan syafaatku, pertolonganku di hari kiamat. Hanya dengan membaca sholawat 10 kali, Nabi menjanjikan kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah mudahnya, alangkah sayangnya Nabi kepada kita semua. Wa man shalla alaihi fi kulli yawmin 100 marrah qadallahu lahu 100 hajah, salasuna fid dunya wa sab'una fil akhirah. Kata Nabi, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku 100 kali setiap harinya dengan yakin, dengan istiqamah, dengan dijaga 100 kali, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan 100 hajatnya, mengabulkan 100 keinginannya. Salasuna fid dunya wa sab'una fil akhirah, 30 dikasih di dunia dan 70 dikasih di akhirat berkah sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man shalla alaihi fi yawmin 1000 marrah, dan siapa orang yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, 1000 kali setiap harinya, lam yakhruj minad dunya, tidak akan keluar dari dunia, tidak akan mati terkecuali illa wa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah, terkecuali Allah Ta'ala akan mendohirkan, akan melihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang ingin diperlihatkan tempatnya, tempat surganya, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sakaratul maut, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi habibuka wa nabiyyuka wa syafi'uka Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarfa 'anna ad-da'a wal bala'a wal ghala'a wal waba'a wa sultatal a'da'. Tawaffana wa anta radin 'anna ya Allah. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرته وأعطيته بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين. توسلنا إليك بحبيبك وشفيعك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. فنحن عبيدك أذلاء على بابك ضعفاء على أعتابك
توجهنا إليك بحبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم أن تبعد وباء كورونا عن أندونيسيا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أندونيسيا واحفظ أهل أندونيسيا واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء بحفظك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وبدل سيئاتنا حسنات. سبحانك ربي إنا كنا من الظالمين. أنت تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن لم تغفر لنا من يغفر لنا يا الله. اللهم إن لم ترحمنا من يرحمنا يا الله. اللهم إن لم تعفو عنا من يعفو عنا يا الله. يا الله يا الله يا الله. كثرت ذنوبنا ليس لنا رب سواك. التجأنا إليك يا الله. توسلنا إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ألا تردنا، ألا تجعلنا مطرودين أو محرومين يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذ الكفرة والمشركين أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعززونك يا الله. واغفر لنا ما نعلم واغفر لنا ما لا نعلم واغفر لنا ما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم وهون علينا سكرات الموت وهون علينا سكرات الموت وهون علينا سكرات الموت يا أرحم الراحمين يا أرجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة يا الله. اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين. اللهم بارك هذا المجلس وبارك صاحب هذا المجلس وبارك جماعة هذا المجلس وبارك كل من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران وأمدهم بمدد من عندك يا الله. وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وارزقهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم كما جمعتني بأحبتي في الدنيا اجمعني بهم في الآخرة في الفردوس الأعلى على حوض نهر الكوثر مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعد أبدا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أوصل صبا وما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين جد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى والدينا ووالديكم مشايخنا ومشايخكم من علمنا من علمكم من له حق علينا إلى يوم الدين أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة على أن يجعل الله آخر كلامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا وصدقا على نية القبول والإجابة. الفاتحة.